Saya merayu Dewan Yang Mulia ini mengkaji semula PKK, bila mana Menteri Kewangan ini merayu kena slow. Merayu kena slow. Saya merayu perkara 78 Undang-undang apa tu? kecekapan pasaran buruh negara perlu dipertekadkan. Undang-undang perburuhan yang berkaitan akan dikaji semula. Cadangan ini undang-undang apa? Ya. Lenggu tu macam itulah dia. Ini orang kampung saya fikir. Dia selalu menepuk. Dia cakap nanti saya menepuk. Dia punya kedudukan undang-undang pindaan ini perlu dikaji. Saya mohon kajian itu jangan membebankan rakyat. Tsunami 2008 beritahu saya kota mana, bandar mana yang dimelopori ataupun ditakluk oleh Barisan Nasional atas nama pekerja majoriti. Namakan saya satu daerah. Sebab itu saya merayu jangan disentuh kuasa keramat kuasa pekerja. Kalau disentuh, saya yakin PRU 13 ke Putrajaya kita singgah. Satu speaker. Singgah tak apa, singgah tak apa. Jangan menguasai, singgah je. Datuk Speaker, sekarang sekalipun, seluruh apa sekalipun, hari ini kita berdepan dalam fenomena pekerja asing yang berlebihan. Sebelum ini Menteri Kewangan kata levy majikan bayar, Menteri Semua Manusia kata pekerja bayar, akhirnya ding dong tak tahu siapa bayar. Tercetuslah satu idea mengatakan dengannya demikian dasar pengajian pekerja asing akan diperkembaskan dan diperkenalkan kadar levy berbeza. Masuk hari ini berbeza, buatnya bila tak tahu. Persoalan kita sekarang ialah mengapa tidak konsisten? Kerana tidak ada satu konsesi daripada kementerian bersungguh untuk memastikan setiap kali berlakunya isu berbangkit, maka isu itu dianggap isu remeh, dijawab hanya seluruh atau dijawab sebentar lalu. Tindakan susulan tidak dibuat. Pekerja asing melimpah ruah mengikut laporan Menteri Kewangan 1.9 juta pekerja asing. Saya nak beritahu pekerja asing yang sebenarnya Datuk Speaker melebihi kadar 3.1 juta, baik yang haram atau yang halal. Tapi persoalannya mereka dah berada dalam negara, penjualan manusia berleluasa, dilunggup di KLIA, dibeli orang yang kedua, badannya besar harganya besar, badannya kecil harganya kecil. Jadi apapun bicaranya itu adalah kesan daripada penguasaan yang tidak ada. Berapa minit lagi tu speaker? Kenal? Ada 10 minit 7 minit. Apa bicara pun, kekhawatiran yang berhormat yang saya lihat semuanya sama, alunan lagunya sama, rentaknya sama. Tidak mahu pekerja asing dimonopoli pekerja tempatan. Ya benar, saya pun setuju. Kerana apabila dari dulu kita telah pun diberitahu dan berita ini berkait-kait, bercakap-cakap, letih nak cakap dalam dewan ini, penguasaannya di mana? Dan pekerja asing yang datang secara haram-halal begitu berpusu-pusu, berlupa-lupa, hingga kita tak dapat meruangkan pekerja tempatan. Dan bila dia dapat pekerja tempatan, dia kata kerja memilih. Yang Datuk Speaker, betul kata Seri Gading, masa kita tengok daripada rang undang-undang yang dibuat dengan gaji minimum, security, pegawai keselamatan, pada masa itu pun dengan ini saya mengisytiharkan bahawa setelah kabinet bersetuju gaji minimum 1,200. Wah, buru. Bila datang kita majikan tak perlu kita buat dia kita ada masalah gitu. Akhirnya kendur balik kita kerajaan, kita kena tegas. Kalau nak buat, nak membela nasib rakyat, persetankan koprak-koprak dan keparat-keparat. Bukan kita dimain dengan lagu tarik tali takut diurut. Ini namanya kepimpinan bacul. Sebab itu saya cadangkan supaya gaji minimum ini dilaksanakan keseluruhan sektor, bukan saja security, dan tegas. Kalau nak buat, kalau tak nak buat cakap tak nak buat, kerana takut dengan siapa terpulang. Tapi ingat, setiap dasar pelaksanaan itu harus dan tegas, wajib dilaksanakan, bukan bermain retorik politik. Sebab itu bila bicarakan soal pekerja asing, penguasaannya mana? Pekerja asing datang, tangkapnya pekerja, majikannya terlepas. Tetapi untuk maklumat, di bawah Seksyen 60M diharamkan, boleh dihukum penjara 2 tahun
1 tahun 2000 bunyinya sedap, tapi sejarah tidak pernah menyatakan bahawa Seksyen 60M itu dilaksanakan, dan tidak ada mana-mana majikan yang mengambil pekerja asing secara haram, secara rakus, tidak dihukum, tidak langsung dihukum, dan sejarah mengatakan demikian. Jadi wacana untuk mengatakan mempertahankan hak pekerja oleh Sri Gading hanya angan-angan tai ayam, kerana tidak ada pelaksanaan, termasuk saya sekali. Jadi bicara kami hanya sekadar bicara riuhan dewan, tetapi di luar sana sepi macam tiada manusia ataupun tiada orang yang bicarakan soal ini. Datuk Yang di-Pertua, melunakkan lagi daripada RM10 ini, saya mengambil peluang ini untuk memberikan sedikit teguran. Sebelum ini saya dah buat teguran yang banyak tentang kuasa Mahkamah Perusahaan, seperti mana yang Sri Gading maklumkan kepada saya, suruh pertahankan benda ini. Datuk Yang di-Pertua, saya cadangkan kepada Menteri Sumber Manusia supaya melahirkan satu lagi yang dipanggil sebagai Mahkamah Tinggi Perusahaan yang merujuk khusus kes tanpa ada batas pampasan. Seksyen 30 harus ditarik balik kerana kesan buruknya kepada 6 juta dan pekerja-pekerja yang terlibat secara pembuangan ini tidak akan bermaharja lela. Cadangan untuk mengadakan cadangan pindaan terhadap penerimaan pampasan di bawah Seksyen 20 atau 1967, saya merayu kepada Menteri Sumber Manusia, tolonglah jangan laksanakan ini, kerana kesannya 6 juta pekerja di hujung tanduk dan mereka bila-bila masa akan dibuat. Terima kasih Speaker. Habis dah.